Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mujahid Dasuki Binci dari SK Sungai Singan Labang ingin berkongsi dengan anda analogi strok perpaduan dalam tajuk fungsi Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Yang di-Pertuan Agong menurut Perkara 32 ialah Ketua Utama Negara, manakala menurut Perkara 153, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga kepentingan semua kelompok masyarakat Malaysia. Baginda adalah simbol kepada perpaduan masyarakat Malaysia. Justru Perkara 153 ini sepatutnya menjadi asas kepada perpaduan masyarakat, bukan punca perpecahan. Untuk itu, ia diinterpretasikan dalam subjek sejarah tahun 5 dalam DSKP iaitu K8 1.5, kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Untuk kajian ini, kenapa saya memilih analogi? Kerana menurut Khairul Hasni Abdul Kadir, Zenatun Haji Ihsan, Nur Razah Nordin dan Muhammad Nol Sapa, analogi atau perumpamaan adalah salah satu strategi yang banyak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaannya bertujuan untuk menerangkan sesuatu konsep atau proses yang bersifat abstrak di mana yang melibatkan perkara yang tidak dapat diperhatikan melalui pemerhatian mata kasar. Malah analogi juga telah digunakan di dalam kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kepentingan analogi dalam meningkatkan pemahaman seseorang terhadap sesuatu konsep atau perkara. Ini adalah nota analogi strok perpaduan yang saya gunakan sebagai rawatan bagi peserta kajian saya. Seterusnya kita beralih kepada latar belakang dan fokus kajian. Fokus kajian tertumpu kepada tajuk fungsi Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Masalah ini berlaku kerana peserta kajian sukar mendapat gambaran yang jelas tentang fungsi Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Seandainya masalah ini tidak diatasi, ia akan menjadi masalah kepada peserta kajian dalam menyatakan fungsi Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan dalam konteks negara Malaysia yang berbilang etnik dan kaum. Justru adalah amat penting bagi peserta kajian mendalami konsep perpaduan yang menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Kajian ini berfokus kepada 10 orang murid tahun 5 di SK Sungai Singan Labang. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman murid tentang fungsi Yang di-Pertuan Agong dari aspek lambang perpaduan di Malaysia dengan aplikasi analogi strok perpaduan. Ini adalah model kajian yang saya gunakan iaitu model kajian tindakan Mike Bright dan Scott Stark. Proses yang pertama ialah mengenal pasti masalah atau fokus. Yang kedua, mengumpul data. Yang ketiga, menganalisis data dan membentuk hipotesis. Yang keempat, merancang langkah tindakan. Yang kelima, melaksana langkah tindakan. Dan yang keenam, mengumpul data bagi mengesan perubahan. Yang ketujuh, menganalisis data dan menilai dan seterusnya menuju ke kitaran yang seterusnya. Maknanya kitaran itu akan berulang seandainya masalah tidak dapat diatasi. Ini adalah aplikasi daripada model yang saya terangkan sebentar tadi iaitu langkah yang pertama, masalah dikenal pasti melalui pelaksanaan ujian. Yang kedua, pengkaji mula mengumpul data berdasarkan pra-ujian. Yang ketiga, berdasarkan data dari pra-ujian, hipotesis dibuat berdasarkan objektif kajian. Keempat, pengkaji merancang tindakan iaitu penggunaan kaedah analogi strok perpaduan. Yang kelima, tindakan dilaksana menggunakan nota analogi strok perpaduan pra-ujian, ujian 1, 2 dan pasca ujian. Yang keenam, data hasil daripada ujian 1 sehingga 2 diperolehi bagi tujuan pengumpulan data dan perubahan yang berlaku. Dan yang ketujuh, data yang diperoleh dari pra-ujian ujian 1 dan 2 dan pasca ujian seterusnya diperolehi dan penilaian dilakukan. Ini adalah aktiviti yang digunakan dalam aplikasi analogi ini. Peserta kajian akan menghasilkan nota berdasarkan analogi yang dicipta oleh pengkaji dengan menggunakan strok yang terdiri daripada pelbagai warna bagi mewakili pelbagai kaum dan gelang getah yang mewakili Yang di-Pertuan Agong bagi mengikat strok tersebut agar tidak terlerai. Sebelum nota tersebut dihasilkan, peserta kajian akan mencuba untuk menyambung strok tersebut dari hujung ke hujung terlebih dahulu dan ternyata ia senang untuk dileraikan sebelum mengikat ia dengan menggunakan gelang getah yang bertindak mengikat erat ke semua strok tersebut dan pengkaji akan mengaitkan ia dengan analogi yang dicipta.
Langkah pelaksanaan kajian ini, peserta kajian akan menerima beberapa batang straw yang terdiri dari pelbagai warna dan seutas gelang getah. Peserta kajian akan menyambung semua straw dari hujung ke hujung straw terlebih dahulu. Peserta kajian akan diminta untuk memikirkan langkah untuk membuka straw yang telah disambung tersebut. Kemudian, peserta kajian akan mengikat ke semua straw yang terdiri daripada pelbagai warna tersebut dengan seutas gelang getah. Murid diminta untuk membuat perbandingan antara langkah 3 dan 4, iaitu perbandingan berkenaan dengan langkah yang lebih senang untuk meleraikan straw yang telah dicantum dan diikat. Seterusnya, pengkaji akan menerangkan analogi straw perpaduan dengan mengaitkan ia dengan konteks rakyat Malaysia yang pelbagai kaum. Analogi yang digunakan adalah seperti berikut. Setiap satu straw yang digunakan mewakili kaum-kaum tertentu di dalam Malaysia. Gelang getah mewakili Yang di-Pertuan Agong dengan mengikat ke semua kaum-kaum di Malaysia dalam satu ikatan yang kukuh dan susah untuk dileraikan. Jika straw disambung dari hujung ke hujung, ia lebih senang untuk dibuka kerana tiada alat bantuan untuk mengukuhkan perhubungan tersebut. Dan jika dianalogikan, ia seolah-olah kaum di Malaysia dapat bersatu padu namun mudah untuk terciptanya sengketa kerana tiada lambang penyatuan antara kaum. Peserta kajian akan menghasilkan satu nota sebagai rujukan dan mudah difahami dengan menggunakan straw dan gelang getah dilekatkan pada nota yang dihasilkan dengan bimbingan pengkaji dan boleh digunakan pakai pada bila-bila masa sahaja. Ini adalah video aplikasi analogi straw perpaduan. Analoginya mewakili pelbagai kaum di Malaysia. Kemudian kita keluarkan getah yang analoginya ialah Yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan. Ditunjukkan oleh peserta-peserta kajian dalam mengaplikasikan analogi straw perpaduan di dalam kajian ini. Lihatlah kawan-kawan betapa penting. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian. Data praujian yang ditunjukkan jelas menunjukkan majoriti peserta kajian mendapat markah yang amat rendah sekali dalam ujian, di mana markah yang paling maksima mampu dicapai oleh peserta kajian hanya sekitar 70% sahaja, dengan min yang diperoleh ialah 7.0. Ini adalah graf yang ditunjukkan dalam ujian 1. Kalau kita lihat, selepas rawatan analogi straw perpaduan dilakukan, peserta kajian A menunjukkan peningkatan sehingga 78%, peserta kajian B sehingga 80%, peserta kajian C 67%, peserta kajian D 56%, peserta kajian E 33%, peserta kajian F 33%, peserta kajian G 44%, peserta kajian H 56%, peserta kajian I dengan J masing-masing 33% juga. Seterusnya, rawatan analogi straw perpaduan terus dilakukan sebelum ujian 2 dilaksanakan. Dan hasil dapatannya, majoriti peserta kajian menunjukkan peningkatan yang amat ketara sekali berdasarkan graf ini. Manakala min bagi ujian kedua, peserta kajian A 8.6, peserta kajian B 8.6, begitu juga dengan peserta kajian C, D dan E. Peserta kajian F 7.2, peserta kajian G dan H dan I masing-masing mendapat 8.6, begitu juga dengan peserta kajian J. Seterusnya, rawatan analogi perpaduan terus diaplikasikan untuk peserta-peserta kajian dan peningkatan terus berlaku. Ini adalah min pasca ujian. Peserta kajian A mampu mencapai markah maksimum sehingga 100% dan min yang diperoleh adalah 10, iaitu min yang tertinggi sekali bagi peserta kajian A, B dan G. Manakala peserta kajian C, D, E, H, I, J masing-masing mendapat 9 dan
Markah minima yang diperoleh ketika selepas pasca ujian ialah 85% dengan min yang diperoleh ialah 8.5%. Ini adalah perbandingan peratus jumlah soalan yang betul yang diperoleh oleh peserta kajian dalam pra-ujian, ujian 1, ujian 2 dan pasca ujian. Di mana kalau kita dapat lihat dalam graf ini, terdapat 1, 2, 3 orang peserta mendapat markah maksimum dan markah minimum yang diperoleh sehingga pasca ujian adalah sekitar 80 sehingga 90. Dan yang jelas menunjukkan bahawa rautan analogi struktur perpaduan ini amat berkesan untuk diaplikasikan bagi murid tahun 5 untuk tajuk fungsi yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan. Ini adalah hasil kerja peserta kajian. Kesimpulan yang ingin saya tuntaskan di sini, perubahan ketara dalam peratusan soalan berkaitan dengan yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan juga dapat dilihat dengan ketara sekali perubahan positif antara ketiga-tiga ujian yang dijalankan, yakni semua 10 orang peserta kajian menunjukkan peningkatan ketara dalam ketiga-tiga ujian yang dijalankan. Melalui kaedah ini juga jelas menunjukkan bahawa peserta kajian merasa seronok sepanjang kajian tindakan ini berlangsung. Keseronokan dalam aktiviti pembelajaran sebahagian besarnya dipengaruhi oleh persepsi murid. Selain itu, saya juga mendapati bahawa masalah-masalah yang wujud dalam subjek sejarah bukan stereotip terhadap masalah hafalan semata-mata. Malahan wujud juga masalah lain seperti dari aspek pemahaman juga turut wujud dalam tajuk-tajuk tertentu dalam subjek sejarah. Dan inilah rujukan yang saya gunakan untuk kajian ini. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya ini, saya ingin mendedikasikan pembentangan ini untuk sahabat baik saya yang telah meninggal dunia semalam, iaitu Douglas anak David. Sekian, terima kasih. Sejarah ialah satu titik permulaan sesuatu peradaban. Justru, tiada sebab untuk kita menidakkan kelestarian sejarah dalam pendidikan. Assalamualaikum.